Bersiang don jelaya kalau ngabe kudu ngabang di tengah malam Ketua kampung telah memilih tempat ini. Mungkin dia akan cuba untuk minta izin pada tempat ini. Jadi langkah pertama Tok Batin dia kena tebas sikit herba-herba, pokok-pokok yang kecil-kecil seperti tanda minta izin pada tempat ini. Inilah kayu yang pertama yang dipacak untuk minta izin pada tempat ini. Mungkin ada penunggu, mungkin ada tempat ni yang kita panggil keras ke macam mana. Jadi Tok Batin minta izin. Jika kayu ini tidak tumbang atau tidak jatuh, maka tempat ini adalah sesuai dibuka ladang baru. Jadi kalau benda ni tempat ni tak boleh, mana kayu ni akan tumbang. Kayu akan jatuh. Jadi menandakan tempat ini keras, kita tak boleh buat ladang baru. Kita kena cari tempat baru. Sekarang ni Tok Batin sedang, Ketua Kampung sedang menjalankan upacara memohon ataupun minta tempat ni. Jadi Tok Batin minta pada penunggu ataupun tempat ini, dia minta selamat. Selamat kita menebang supaya tidak kena malai petake. Selama 3 hari menunggu untuk menunggu jawapan pada tempat ini. Jika kayu ni tumbang, bahawa tempat ini tak boleh. Okey, jika kayu ni tumbang, bahawa tempat ini tak boleh ditebang ataupun tak boleh dibuat ladang. Jika kayu ni terpacak, tak ada jatuh, tak ada tumbang, mana tempat ini diizinkan oleh penunggu-penunggu tempat. Mana tidak ada bahaya. Sekarang ni tempat yang kita pilih sudah 3 hari. Sudah 3 hari bermakna tapak ni adalah baik ataupun tapak ini adalah kita Tok Ketua Kampung, dia dah tengok, hari ketiga dia datang balik, dia tengok mana tempat ni tak ada masalah, dia tak ada apa-apa, jadi dia minta izin. Okey, sekarang ni Tok Batin dia dah okey, dia nak panggil anak buah dia pula. Bila dia dah tempat ni okey, tak ada masalah, baik, mana dia nak panggil anak buah menebas. Disahkan kawasan ni tidak ada bahaya. Sekarang ni dia nak tebang pokok, dia nak tebang buluh, ranting-ranting, tu permulaan yang dia akan buat ladang. Okey, sekarang ni kita pula masuk pula ke peringkat memerun. Tadi kita menebang, kita sekarang ni memerun nak bakar ladang tadi. Bila dah 1 bulan kita tinggalkan biar ladang ni dia jadi kering, buluh ranting apa semua dia jadi kering. Sekarang kita nak bakar, nak memerun. Untuk kita nak tanam pula padi bukit ataupun padi huma. Jadi sekarang ni inilah kesan yang dia sudah memerun tadi. Mana dia dah memerun, nampaknya dah terang, dah mana tempat ni dah boleh tanam jagung, dah boleh tanam padi, mana dia dah selesai dah memerun tadi. Okey, sekarang ni proses menugal padi pula. Tadi menebang, memerun, sekarang ni proses menugal padi pula. Jadi sekarang ni dia mesti ikut pada asal. Tadi kalau mula menebas tadi kena pacak kayu. Jadi bila dah nak menugal, kena pacak kayu juga. Jumlah padi dia tak kira jumlah padi. So berapa dia ikut pada keluasan ladang. Jika ladang ni luas, maka padi mencecahlah sampai 4-5 gantang. Jika ladang ni tak berapa luas sangat, mungkin dalam sekantang 2. Jadi cuma dalam satu ladang ni dia punya padi dia berbeza. Ada padi pulut, ada padi selayang, ada padi bertih. Jadi dia apa yang dipakai dulu itulah ditanam. Dia tanam balik meneh tu.
Okey, sekarang ni upacara dia makan tebu. Jadi makan tebu ni ramai-ramai yang pergi ke ladang tadi, lepas balik daripada ladang balik daripada menunggal tadi dia kena makan tebu. Tujuan dia macam saya cakap tadi, yang pertama menghilangkan dahaga, yang kedua sebab tebu ni jenis berair, jenis manis. Jadi dia mintakan apa ni rezeki supaya itulah adat dia yang bila menunggal daripada manisan tebu ni tadi dia minta apa semua menjadi. Dia tanam padi dia nak menjadi apa semua. Jadi dia tak hampa, mana adalah manisan tu daripada tebu. Ini proses terakhir selepas mereka menjalani menuai padi bukit. Apabila mereka sudah menunggal genap 1 tahun, maka inilah proses terakhir. Mereka akan melakukan tumbukan padi bukit yang selesai mereka tanam. Maka mereka akan tanam, mereka akan tumbuk padi tersebut dalam lesung yang disediakan untuk proses mengambil padi tersebut menjadi ke beras homer. Ini selepas mereka tumbuk padi tadi, dah mereka keluarkan dia punya beras, maka mereka bungkus beras tersebut dalam daun dan mereka akan masukkan ke dalam buluh yang disediakan untuk proses memasakkan bagi kenduri kendara yang telah mereka rancang untuk mengakhiri musim menuai padi sudah pun tamat. Proses membungkus nasi dalam buluh, iaitu beras ini tadi, dia lebih dilakukan pada kaum wanita. Jadi kerana kaum wanita tahu bagaimana beras tersebut untuk yang mereka nak bungkus tu jangan terlalu banyak, menyebabkan nasi yang dibungkus tidak jadi masak betul. Terlalu sedikit tak menjadi, makna mereka tahu macam mana nasi dalam buluh tu menjadi nasi yang sempurna. Okey, ini apabila selepas mereka bungkus beras tersebut tadi memasuk dalam buluh, mereka akan bawa ke tempat yang disediakan di laman rumah untuk nasi yang dibungkus dalam buluh ini tadi mereka akan masak, atau lebih senang kita sebut kita bakar buluh ni tadi untuk proses masakan. Masakan ni tadi dia kaedah dia lebih kurang sama macam lemang, tapi dia agak berbeza sikit kerana lemang ni lebih tertumpu kepada bara haba panasan api, tapi masakan nasi dalam buluh ni dia lebih tertumpu kaedah dia kepada nyalaan api. Dia tertumpu pada nyalaan api supaya nyalaan api itu terbakar hangus buluh tersebut. Apabila bakar hangus, bukan hangus di dalam, maksudnya hangus di batang buluh. Makna dia akan jadi masak yang betul, yang sempurna di dalam
Jadi dia tak macam lemang. Lemang ni dia nak perlukan haba. Masak nasi dalam uluh ni dia perlukan terbakar hitam. Terbakar hitam uluh yang dimasukkan beras tadi. Bila terbakar hitam, dalam tu mesti masak cantik sempurna. Rasa dia, wangian dia, aroma dia memang rasa betul-betul cantik. Menyelerakan. Bersiang don jelas kalau ngabe kalau Okey, sudah. Bukan bijulak, imulak deh. Betul. Nah, boleh ikut. Noon din dalo patak. Ibu prasik pa din patak. Anak. Cenok jen pertama biji lemas nah. Benar. Abor. Sat. Abor. Abor. Abor le ya, cik. Jadi sekarang ni kita pergi kepada adat berubat. Jadi cara berubat seperti mana ubat ni
kita kena cari herba atau daun-daun daripada hutan, daun yang khas, yang semula jadi, daripada datuk nenek moyang kita dulu dia bagi tahu inilah daun yang untuk boleh kita berubat pada semangat orang yang sakit, yang lemah semangat, yang ada di dalam hutan, yang terdapat di pinggir-pinggir hutan, di pinggir sungai ataupun di gunung-gunung. Jadi daun ni walau kita nampak banyak daun ni kehijauan, tapi ada daun yang perlu kita ambil untuk nak memuja kepada orang yang lemah semangat. Untuk kita nak ni tadi seperti mana orang sakit tadi, contoh kalau dia sakit lemah semangat, kita akan ambil daun ini. Ini kita panggil calun. Dalam bahasa ibunda kita cakap bengek. Dalam bahasa itu kita panggillah calun. Jadi mana daun ini dia adalah satu daun yang boleh katakan unik, dia punya kewangian bau, yang mana wangi. Jadi kita nak tahu, nak memanggilkan semangat orang tu, kita gunakanlah daun ini. Untuk kita nak tahu apakah dia sakit. Mana tahu mungkin dia sakit angin ke, sakit daripada penunggu ke. Jadi daripada daun ni kita boleh baca, kita boleh tahu ini daun. Kemudian apabila kita dah tahu dia sakit lemah semangat, kita dah pasti orang tu demam lemah semangat, makna kita cuba kita minta pula pada si keluarga pesakitnya tadi, kita minta dia pergi akan ambil pula herba-herba yang untuk kita nak memuja pula. Jadi ini adalah kita panggil sebagai lebak. Namun kita sebut dalam bahasa ibunda selbok. Jadi daun ni dia hampir sama kewangian bau dia. Ini dengan ini hampir sama, tapi cara tumbuhan dia berlainan. Jadi daun ni apabila kita dah pasti orang tu sakit, orang tu tak kiralah dia sakit lemah semangat ke, dia sakit apa ke. Yang penting kita nak ni, kita kena ambil daun ni. Ini kita ambil daun ni, kita akan ambil bunga. Jadi bunga ni berbagai-bagai bunga kita boleh guna. Berbagai-bagai bunga kita boleh guna. Bunga yang ditanam, bunga yang daripada bukit, yang kita ambil daripada gunung. Orang-orang tua dulu besar mungkin bunga dia tak berapa banyak sangat nak tanam, dia akan ambil bunga daripada gunung ataupun bunga daripada ladang padi yang kita cakap bunga carak. Jadi bunga carak ni tadi inilah tempat yang kita nak memuja. Kita nak muja semangat dia ni tadi, minta dia balik dikembalikan melalui kuasa-kuasa halus, melalui kuasa-kuasa ajaib. Mana semangat ni dia akan panggil, kita akan letak kita akan renjis di kepala orang yang sakit tu. Itulah tujuan bunga, tujuannya calon ni yang kita panggil dia. Kita nak panggil dia supaya semangat dia tu akan segar kembali, akan pulih semula. Itulah yang dapat saya terangkan. Sebab benda ni saya telah mewarisi daripada atuk-atuk saya dulu. Saya buat setakat mana yang termampu. Itu dia lepas. Bersinyang don jelas. Kalau ngabe kodo ngabang di tengah laman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera jiwa sempena dengan hari kemerdekaan Malaysia ke-58 dan terima kasih kepada saudari pengacara majlis yang saya hormati dan kasihi, yang berhormat Datuk Seri Haji Wan Rusdi bin Wan Ismail yang telah saya kenali selama 7 tahun menjadi Timbalan Pengarah JKPN Pahang ini, merupakan ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri yang bertanggungjawab terhadap perbandaran dan juga perumahan. Kalau dulu Datuk Wan Rusdi ni dia meratalah pasal dia jaga halaman bandar. Orang asli sebahagian daripadanya masa saya sebelum pada inilah ya. Dan yang saya hormati Cik Ismail bin Yusuf, pengarah JKPN. JKPN dia lah Jabatan Kebudayaan Kecendana Negara lah ya. Dan sahabat-sahabat saya yang dapat hadir pada malam ini di Badan OCPD ya. Tok Mulu, Bos Petau, Cik Makno, Pengurus RPS Petau, Ketua Balai Petau, daripada Wakil Jabatan Abang Asli ya, daripada Lipis, untuk Tok Batin dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sebagai pembuka kata untuk malam ini, saya ingin merakamkan sedikit pengalaman dan peristiwa yang telah kita lalui selama 2 hari di sini. Dan Pos Petau ini merupakan kali yang pertama saya hadir. Sebelum pada ini saya lalu saja, nak pergi ke Kemerahidan saya lalu saja. Saya tak tahu bahawa di Pos Petau ini ada lebih pada 30 buah kampung. Itu betul tak mulu 30 ke 50? 18.
Maknanya orang asli sampai ke Jelai sana, Jelau, Jiliang, masuk dalam, semua dekat semua. Ya. Jadi nak kongsi pengalaman, menogal kita buat adat untuk orang sendiri lah, menogal padi bukit. Kalau tahun-tahun dahulu kami di JKKN setiap tahun bersama dengan orang asli. Pada tahun 3 tahun lepas kita buat persunat berjawi. Dalam bahasa mudahnya berjawi atau bersunat untuk orang-orang asli di Bera. Dengan yang berhormat Ahli Parlimen Bera pada masa itu, Datuk Seri Ismail Sabri. Ya. Orang yang sunatnya semua orang yang umur 20 tahun ke atas. Dia kata orang asli di sana adat dia kalau nak kahwin kena bersunat. Walaupun dia tidak Muslim. Ya. Dan tahun berikutnya, tahun lepas kita buat dengan Datuk Seri Ismail Ahli Parlimen Maran. Kita buat di Batu 35 Maran. Ialah perkahwinan beramai-ramai orang asli. Seramai 7 pasangan. Ya. Dan tahun ini telah berbincang dengan Cik Ismail, pengarah JKKN Pahang. Dia minta saya buatlah di Betau pada tahun ini. Kerana Betau ni sudah 7 kali Cik main di sini. Jadi tak asing lagi lah Cik main pada orang Betau ni. Dan ini merupakan program kedua saya dengan Datuk Seri. Kali pertama saya lapor diri di Pahang tahun 2009, 2010 Datuk Wan Rusdi suruh saya buat majlis korban hari raya orang Singapura. Kalau Datuk Seri ingat macam tu. Itulah program pertama saya dengan Datuk Seri. Lepas itu, apabila mendapat lampu hijau daripada Cik Ismail, maka saya pun semalam pun datanglah ke sini. Dan malam tadi, kalau di mana-mana kita buat program orang asli pun, kalau tak ada karaoke, dia tak sah. Jadi kita bagilah ruang untuk mereka malam tadi, untuk mereka berkaraoke. So katanya ramai. Beratus katanya, mana dia? Suruh berhenti pukul 12 pun tak boleh, akhirnya pukul 3 pagi. Mereka dengan karaoke memang tak boleh dipisahkan. Tetapi kalau bertanding di peringkat di daerah atau di peringkat negeri, ada di atas mereka pernah jadi Johan pun. Pasal mereka menyanyi memang committed. Mereka memang bersemangat menyanyi dan kena dengan cara. Lepas itu, pagi tadi, pagi-pagi saya turun daripada bincang, saya duduk bincang malam tadi. Pukul 7 pagi katanya Tok Batin dah kerah dia punya anak-anak buah dia untuk menunggu di sini. Untuk dibawa ke semua yang lama. Tempat yang kita menugalnya. Dia kata sampai menangis-nangis lah budak-budak kecil-kecil. Kita bawa semua sekali. Daripada anak kecil hinggalah kepada Tok Ki dia. Ayah, lepas tu nenek dia semua bawa. Tujuannya bukan apa, tuan-tuan dan puan-puan. Ialah untuk kita merapatkan hubungan silaturahim di dalam kekeluargaan. Selain itu juga kita nak tunjukkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahawa inilah warisan sebenarnya yang ada pada orang asli. Saya dimaklumkan bahawa di sini sudah amat-amat jarang berlaku monogal ini. Apa ni kerja-kerja monogal. Kerananya hutannya sudah jauh ke dalam sana. Ini sudah di hampir-hampir dengan bandar. Jadi terpaksalah Tok Batin bincang dengan saya masuk ke Semoy. Dalam sana 45 km. Saya set tadi kereta saya tu 45 km. Dengan jalannya yang amat susah. Kali pertama saya naik jalan macam itu. Lebih teruk pada jalan balak. Nasib baik kita pakai 4x4. Kalau tidak kan, patah habis ganda. Tahapnya kesusahan. Tetapi disebabkan semangat orang-orang asli di sini, maka mereka sanggup pergi naik lori untuk mereka meneruskan adat asal mereka. Dan apabila sampai di sana, acara-acara yang dibuat oleh mereka ini ada simbolik-simboliknya. Bukan takat pergi toga ataupun pacok dia punya kayu, bubur padi. Tidak. Sebenarnya dia memuja semangat padi. Memuja semangat padi itu, tuan-tuan dan puan-puan, bukan semata-mata kita nak puja seperti kita memuja seorang kekasih. Bukan. Tetapi sebenarnya, untuk kita memberitahu kepada anak-anak, kaum kerabat kita bahawa, kalau kita tidak cuba untuk mempertahankan padi tadi sebagai beras, kita nak makan apa? Itulah rutin sebenarnya kita, makan nasi, makan ubi kayu, rutin yang dibuat harian. Maka kita kena menghormati makanan. Maka dibacalah mentera-mentera dan sebagainya untuk mengelakkan gangguan halus daripada
kita hidup di dunia ni banyak makhluk-makhluk halus. Jadi untuk mengelakkan gangguan makhluk halus, maka dibacalah ayat-ayat, jadi letaklah penunggu di situ supaya tidak ganggu tanaman-tanaman, tempat-tempat yang ditanam di tempat yang lain. Dan di dalam kesusahan itu, yang dukung anak lah, kiri anak lah, ya. Yang menangis lah, menyusu sebelah, menogas sebelah, berbadi sebelah, jagung sebelah. Bermakna keikhlasan. Keikhlasan dan juga kebertanggungjawaban. Kesungguhan orang asli patut dipuji. Jadi saya rasa bangga dengan orang asli di sini. Dan lepas itu apabila tamat kerja-kerja menugang, maka dibuat satu kenduri kecil-kecilan supaya menandakan kejayaan kita telah pun berjaya menugang padi, maka dibuatlah masakan dalam buluh dan sebagainya, dimakan ramai-ramai untuk mengeratkan silaturahmi. Dan apabila saya balik ke sini, kita buat lagi sewa. Sewa ni rupanya ada dua. Saya hari ni baru tahu. Satu sewa mengubat orang sakit, satu sewa kita buat persembahan tadi. So tadi kita tengok ada seorang beliau di sini yang sakit lah. Dia demam tak rebah. Tapi apabila di bomah didukunkan dengan sewang itu, diberi semangat angin. Kalau bahasa tanya orang Kelantan ni angin. Mana dibuyangi maka segar balik. Maka dia pun boleh berdiri balik tadi masa-masa mula-mula untuk bomah sapa tu tidur menerak. Mana yang letih, demam sakitnya tu. Apabila lepas pada persewang, boleh bangun molek-molek. Boleh berlari turun tangga, terkejut tangga. Bermaknanya hebatnya orang sendiri dalam bidang perubatan. Dan kita boleh mengambil satu pandangan daripada mereka bahawa adat ni kalau kita laksanakan dengan betul-betul, dengan yakin, maka dia akan menjadi. Dan apabila turun daripada rumah tadi, kita tengok pula untuk yang keras tangan mereka. Buat anyam-anyaman ni. Tak lagi dah orang sendiri buat macam Datuk Seri Pakal, Cik Ismail Pakal, atas kepala Datuk Batin Pakal. Inilah kreatifnya orang asli. Seninya orang asli duduknya di situ. Dan apabila malam ini, kita teruskan lagi dengan acara kita pada malam ini dengan beberapa persembahan termasuk sewan tadi yang saya pun tak faham tapi saya minat. Dia punya rentak dia tu memang menarik. Saya terangkat kaki dengan lutut terangkat juga tadi. Saya ingat dengan dikir barat, kalau pak saya ni dikir barat dia gedi. Ada gitu. Jadi itulah rentetan perjalanan program kita selama 2 hari di sini. Dan saya sekali lagi ingin merakamkan bahagian terima kasihlah kepada Tok Batin dan juga semua anak-anak buah adik kakak sini yang tadi ramai-ramai untuk bantu menunjukkan kepada kita tentang menugal padi, memasuk dalam buluh, menganyam dan juga perubatan sewa. Dan saya akhiri ucapan saya supaya adat rasam ini, program ini kita teruskan lagi untuk masa-masa hadapan. Saya sudah hingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari pengurusi majlis yang berhormat Datuk Seri Haji Rosli bin Ismail, pengurusi Jawatankuasa Perumahan dan Perbandaran Negeri yang berhormat Adun bagi kawasan ini, Jelai, yang setia DSP Abdul Rashid bin Daud, Timbalan SPD dan juga wakil kepada Ketua Polis DPS kita ini, Cik Nurhaliza, wakil pegawai Jakwa daripada juga daerah DPS, Cik Muhammad Nur, juga Jakwa tempatan ini di Betau. Tak lupa juga kepada Tok Batin kita, Cik Rahman, anak lelaki Bahna, ini Tok Batin bagi kampung kita ni lah, kampung Kabang Baru. Dan paling utamanya jugalah tak lupa kepada pegawai yang memberi penerangan kepada kita, Cik Samsuri Meli, Timbalan Perak di Jabatan Kebudayaan Kesenian dan Pemerintahan. Jadi ini dah lama lah duduk di sini. Saya sebenarnya baru juga datang ke sini, tapi baru dah last bulan lebih tu, kira lama dah tu. Juga tak lupa kepada penghulu kita ini, kampung kita ini, Betau, Cik Manta, anak Sanagun, ini pengurusi JKK. Juga tak lupalah kepada semua jawatan kuasa pada peringkat
tempatan kita ini di Kampung Kaban ini, dan kuasa pengelola, penduduk-penduduk kampung, dan tak lupa juga kepada pegawai kita lah juga, kita rakan juga Cik Diana yang juga bersama dengan kita sepanjang 2 hari. Dan besoknya kata nak menyambung lagi menduga padi, bolehlah diteruskan perkara yang sama. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama dalam program yang juga julung-julung kalilah juga kita laksanakan di Kampung Betau ini, dan merupakan suatu usaha yang berterusan di pihak Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Pahang untuk menyemarakkan seni budaya, khususnya memberi penekanan, memberi orang kata kefahaman yang lebih kepada tumpuan, kepada adat resan. Sebelum itu, Jabatan merakamkan banyak terima kasih dan selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Seri kerana hadir bersama dengan kita, bersama dengan penduduk tempatan untuk menyempurnakan majlis kita ini, yang mana menjadi suatu yang cukup penting, menjadi khazanah kepada kita untuk dirujuk pada masa akan datang. Kerana apa yang diterangkan oleh saudara Cik Samsuri tadi ialah perkara-perkara yang kita laksanakan di sepanjang 2 hari di sini dan berlangsung, dan semuanya dirakam, akan diarkikkan, akan menjadi simpanan dan rujukan untuk negara. Jadi pada kali ini program merayakan seni budaya telah dilaksanakan sebenarnya di 7 tempat pada tahun ini. Tinggal lagi dua lagi perkara yang kita yang berkaitan dengan bahasa dan juga berkaitan dengan kemasyarakatan. Dan ini adalah merupakan yang ke-7 kita laksanakan. Dan saban tahun penekanan-penekanan yang diberi untuk mengeratkan hubungan silaturahim adalah merupakan satu perkara yang amat ditekankan, yang amat dititik beratkan supaya hubungan perpaduan di antara kita dapat bersama, juga tak jauh agensi kerajaan, juga bersama dengan pemimpin kita sendiri yang turut hadir bersama dengan kita. Ini adalah perkara-perkara yang kita garapkan sekaligus dalam program yang dinamakan program merayakan seni budaya ini. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana kata Cik Samsuri tadi, lakaran yang kita pilih kampung ini oleh kerana di sini adalah merupakan suatu yang masih lagi mempertahankan khususnya adat menugal padi bukit ini. Kerana apa yang kita ketahui sememangnya dahulu memang banyak, tetapi apabila kita baca persejarahan, sedikit sebanyak kita buat research dan sebagainya, ini adalah daerah yang masih lagi mengamalkan, yang mana saudara Cik Sam bersama dengan ahli rombongan daripada kampung ini tadi bersama dengan unit video kita ke kampung Semoy lama, dan telah mengambil perkara-perkara lah yang rakaman berkaitan dengan adat-adat yang berkenaan di Puslejan. Ini begitu jauh sekali, dan ini adalah merupakan suatu usaha yang juga hari ini untuk maklum Yang Berhormat, orang di sana juga setelah menugal padi dan sebagainya juga mengadakan kenduri. Terus kami di sini menyertai bersama dan sempat kami rakam dalam video yang berkenaan. Ini suatu perkara yang sukar juga kalau kita tak atur dengan cara baik, dengan cara sokongan daripada tempatan, agak sukar untuk kita dapatkan satu gambaran yang cukup besar artinya kepada simpanan khazanah negara kita. Ini perkara-perkara yang kita memberi, selain pada kita bertemu patung, menjalankan kerja kraftangan dan sebagainya, yang paling utama kita nak rakamkan, nak simpan untuk dokumentasi pada masa akan datang. Hari ini masih lagi kedengaran kepada kita menugal padi dan sebagainya, masih lagi kita dapat lihat mungkin di sebelah pantai Malaysia Timur banyak, tetapi kelainan yang tempatan di sini Betau ini mempunyai suatu, seperti Cik Sam kata tadi lah, saya panggil Cik Sam ni yang memendek dia, Cik Samsuri, seperti Cik Samsuri kata tadi lah, bahawa terdapat banyak kelainan-kelainan yang kalau kita buat perbandingan dan sebagainya dengan tempat-tempat lain, ada istimewanya yang tersendiri yang masih diamalkan dalam adat menugal padi di tempat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi pihak jabatan, seperti mana yang telah dikatakan tadilah, bahawa usaha yang berterusan ini
kita amat hargai, dan kita rakamkan juga banyak terima kasihlah kepada semua penduduk kampung yang telah memberi kerjasama yang baik. Tadi samalah juga sepatutnya saya sebut, dapat melihat secara real, secara betul adat mengubat orang sakit dan sebagainya. Yang bersewan orang sakit, yang bersewan sambut kat depan ni barangkali tak ada orang sakit. Dan kita dapat seperti yang Cik Samsuddin sebutkan tadilah. Jadi insyaAllah kita akan perkemaskan edit video ini. Mungkin tak payah edit lah, kita boleh terus macam tu supaya realitinya berkenaan. Dan kita jugalah akan memberi mengkaji balik. Jawapankuasa kita akan mengkaji balik. Video dah ada dan kami akan berusaha untuk menerbitkan suatu buku kecil yang kita namakan samalah Adat Menugang Padi Bukit, khusus bagi merakamkan peristiwa yang berlaku selama 2 hari di Kampung Betau ini. Itu antara usaha-usaha yang kita akan laksanakan secara berterusan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga sebagai akhirnya suka cerita merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada kamu sekali yang berhormat, yang pemimpin bagi kawasan ini, yang juga exco. Ini insyaAllah pada masa akan datang juga kita akan meninjau lah 1-2 lagi perkara yang berkaitan yang boleh dimasuk sesuai. Dan juga kita rakamkan terima kasih kepada Jabatan Hal Ehwal Orang Asli di Kuala Lipis, termasuk juga Betau, yang Kuala Lipis ni sahabat saya sebenarnya masa di Kelantan dulu. Cik sembunyi dia ada wakil dia hadir hari ini. Jadi kebetulannya semua memudahkan urusan kita untuk melaksanakan program-program yang sama. Kemudian juga kepada pihak Polis Diraja, masuklah Cik Wan balai-balai kita di Sungai Koyan. Ini juga orang budayawan juga ni. Orang budayawan juga boleh baca sajak dan sebagainya. InsyaAllah saya ambil maklum tentang perkara tersebut. Juga terima kasih banyak kepada Jabatan Penerangan daerah Kuala Lipis yang turut bersama dengan kita sepanjang menjayakan program kita ini, termasuk juga pejabat daerah yang juga menghantar wakil pada mesyuarat berkenaan, memberi pandangan dan sebagainya. Juga kepada Tok Batin kita sendirilah yang memandu, memberi panduan kepada kita. Juga dia ada jugalah 1-2 perkataan yang berkaitan dengan adat-adat besar tersebut. Saya nak sebut pun tak ingat dah. Tadi ingat lagi. Jadi juga terima kasih rakaman yang cukup besar dah juga kepada Tok Batin. 18 orang hadir pada malam ini daripada semua kampung-kampung sekitar Betau ini. Dan jugalah kepada jawatan-kuasa, penduduk-penduduk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi setakat itulah dahulu rakaman terima kasih pihak jabatan. Bagi pihak Jabatan Kepolisian Negara di Kuala Lumpur, JKKN Kuala Lumpur juga turut merakamkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk kepada rela dan pihak-pihak yang telah turut sama menjayakan program kita ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih saudari pengacara majlis yang saya hormati, Cik Ismail B. Yusof, Pengarah Kebudayaan dan Kesenian Negeri Pahang. Seterusnya DSP Abdul Rashid bin Mat Daud, Wakil Ketua Polis Daerah Lipis, Cik Samsuddin Meli, Pengarah. Lama dah tak jumpa beliau ni. Hari ni tiba-tiba muncul di sini. Terus mula Asya Amin Ahmad, Mulung Pindelai. Cik Tuan OCS kita, Cik Pen. Seterusnya Puan Nur Fazlizah, Wakil Jakuar Daerah Lipis. Cik Mano Ismail, Pengurus RPS Betau. Cik Menter, Pengurusi JKK RPS Betau. Tak lupa kepada Batin Rahmat, tuan rumah. Seterusnya Tok Batin 18 kampung di kawasan ini, pegawai dan kaki tangan daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Pahang, anggota keselamatan, tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian.
Pertama sekali syukur kita kepada Allah kerana kita dapat jumpa pada malam ini. Dan keduanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Cik Ismail selaku pengarah kebudayaan dan kesenian kerana telah memilih tempat ini, Kampung Kabang di dalam Dun Jelai sebagai tempat untuk kita mengadakan program merayakan seni budaya. Saya rasa cukup bangga kerana tempat ini dipilih dan memang sesuai sekali dipilih di Dun Jelai ini, dan saya berharap di masa-masa yang akan datang Cik Ismail and the gang buat lagi. Saya dapat tahu daripada batin-batin tempat lain, dia kata lepas ni nak buat tempat dia pula, kalau boleh buat di Sindrut pula. Terus Sindrut dah mudah. Dulu kita pergi dengan Tuan Rashid tu kan, di Pos Sindrut ada satu program di sana. Program ni cukup bagus. Sebabnya menugar padi ni saya masih ingat. Masa saya kecil-kecil dulu di kampung saya, orang Melayu pun ada buat menugar padi ni. Kita buat ada bukit, naik bukit, dan saya pernah buat. Kiri kanan tu ada batin ramat ya, dia macam kayu. Ada dua, itu dia tajam kan macam pensel tu. Lepas tu kita buat. Masa tu saya ingat saya umur 7 tahun, 8 tahun lah. Ya? Kemudian kita letak padi dalam tu. Kemudian bila dah boleh tuai, kita panggil pederam. Tetapi benda tu dah tak ada dah sekarang di kampung Melayu. Sebab proses pemodenan dan sebagainya. Dan amat tepat sekali lah Cik Ismail buat program sebegini. Rakamkan, videokan. Kita bimbang nanti cucu cicit kita dia lupa benda-benda macam ni. Saya percaya kalau kita tanya anak kita, kalau kita tanya menugar tu, dia tak faham. Dia kena buka kamus dewan. Betul tak? Jadi memang tepat sekali kerana ini adalah budaya, tradisi kita yang sepatutnya kita tidak boleh lupakan. Dan kita kena bagi tahu kepada anak-anak kita, cucu kita, bahawasanya inilah budaya kita, keadaan kehidupan kita masa dulu, dan walaupun kita telah membangun modernisasi dan sebagainya, tetapi kita nak kekalkan perkara ini supaya cucu cicit kita tahu bagaimana kehidupan kita sebelum mereka dilahirkan ke dunia. Sebab kadang-kadang orang mudah lupa. Bila dia dah senang, ada api, ada air, ada jalan, dia dah lupa dah yang kehidupan kita itu macam mana. Dia lupa dah mak ayah dia dulu macam mana. Macam Feda lah, di Kuayat 1, 2 dan 3 tu. Saya masih ingat masa saya sekolah di Rauk, kalau naik, masa tu kena naik Land Rover Cik Ismail, tak ada jalan macam ni. Kalau kita korek hidung kita tu kuning, berdebu. Jadi saya bagi tahu kepada peneroka-peneroka Feda, kena bagi tahu kepada anak-anak kita kehidupan kita dulu macam mana. Dan yang jadi macam ni tu macam mana? Sebab kejayaan ada pada hari ini cukup prihatin. Hari ini kerjaan arahkan Cik Ismail. Cik Ismail sebagai pegawai kejayaan bertanggungjawab, komited, pilih kampung yang mana sesuai untuk direkodkan, dirakamkan, dipanggil semua orang kampung, tunjuk pada kita. Supaya kita boleh tunjuk pada anak-anak kita nanti. Jadi tuan-tuan dan puan, masyarakat kampung di Pos Betau ni, di Kampung Kabang ini, kita ucapkan terima kasih kepada Cik Ismail kerana telah duduk di kampung kita, buat program tempat kita, rakamkan dalam radio dan nak tunjuk kepada anak cucu cicit kita. Bukan senang, Cik Sam pun tinggal anak bini tadi beberapa kilometer. Cik Ismail pun tinggal anak bini dia untuk bersama-sama dengan kita. Tapi oleh sebab mereka ini pegawai yang baik, tanggungjawab, suka datang ke kampung kita, suka melihat supaya khazanah kita, adat resam kita dapat dihayati oleh anak cucu cicit kita untuk masa-masa yang akan datang. Mereka sanggup buat apa saja untuk masyarakat orang asli khususnya. Kita bagi lagi satu kali tepukan kepada Cik Ismail dan kawan-kawannya. Bukan apa tuan-tuan, kita nak tepuk ni supaya lepas ni dia kampung asli di Pahang ni banyak.
286. Saya dah lupa dah. Ya, baru 2 tahun lebih tinggal Exco asli ni. Luar bandar. Kalau tak silap saya 286, kita ada 250,000 penduduk masyarakat orang asli. Cik Ismail ada pilihan. Kalau dia kata dia tak nak buat tempat kita pun boleh. Tapi sebab dia fikirkan saya, Cik Sen pun dia fikir, dia pernah buat program sekali dengan saya, jadi dia pilihlah tempat kita. Esok ada lagi program, dia pun teringatlah Batik Rahmat, contohnya. Apa ni, fungsi JKK mentor, dia buat lagi tempat kita. Sebab saya dapat tahu, batik-batik di sini, masyarakat di sini memberikan kerjasama yang cukup baik kepada Cik Ismail dan semua ahli rombongannya. Jadi insyaAllah, lepas ni, buat lagi lah Cik Ismail. Kecil tapak tangan, nyiru saya tadahkan. Dan walaupun saya hari ni tergesa-gesa, pagi tadi, petang tadi ada program. Ini nak balik Kuala Lumpur balik esok. Atas dasar kawan juga. Waktu kawan ni penting ke Sam? Kawan saya, masa kerja dulu anak dia kahwin. Dia tak nak suruh juga saya pergi. Tapi hari ni saya paksalah cover. Besok ada kedui kahwin ni kawasan. Tapi sebab nak pergi ke sana, saya pergilah ke rumah dia petang tadi. Jumpa-jumpa dan sebagainya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan yang dapat saya sampaikan. Saya nak bagi tahu perkara ini cukup baik. Kerjaan datang buat program sama dengan kita adalah baik untuk menjaga kita. Kerjaan ambil berat dan kita sepatutnya berterima kasih kepada Cik Ismail dan rakan-rakan yang lain. Tuan-tuan tengoklah malam ni, ya, semua datang. Kalau bos tak dapat datang, hantar wakil. Contohnya Tuan Ospidi kita, Cik Razak, dia ada hal, dia hantar timbalan dia. Datuk Cik Pin pun ikut lah kan, biasalah tu. Takkan timbalan Ospidi ada, OCS tak ada pula. Pendek lah umur dia. Lepas tu, anggota pun ramai datang. Cik Ismail tu, timbalan pengarah pun datang. Tok Mulu pun datang, batin-batin pun turun semua datang. Sebab kita pada hari ini termasuklah pegawai-pegawai dan anggota-anggota yang lain. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan saya, lagi sekali saya bagi pihak penduduk di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Cik Ismail kerana dapat mengadakan program ini, dan juga terima kasih kepada ketua jabatan, wakil-wakil ketua jabatan yang turut sama-sama menjayakan program ini, dan terima kasih khusus saya kepada penduduk setempat yang sanggup menerima dan memberi kerjasama yang cukup baik pada rombongan yang hadir di kampung kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program merayakan seni budaya adat menunggang padi bukit masyarakat orang asli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersenyum dom jelai doi baling Kodo ngabe kodo ngabang di tengah
dalam bahasa kebangsaan sepilu berhati-hati nanti terganggu ya ingat boleh tak bersama ya Inilah keadaan dia mana yang dia maklum maksudnya masih di dalam belum lagi masak. Kalau ikut kita punya adat apabila nasi ini masak dalam mulut adalah menyambut tahun baru untuk bapai padi baru padi bukit ni tadi inilah dia. semasa bersama Oh!